Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya bagi pihak Lembah Pantai mengucap terima kasih atas ruangan yang diberikan untuk turut serta dalam perbahasan belanjawan tambahan yang bernilai sekitar 13.8 bilion. Saya akan terus mengkhususkan kepada isu contingent liabilities yang telah saya sebut dalam sesi lepas, kerana ramai teman-teman telah membangkitkan selepas inilah merupakan tahun ke-15 kita menghadapi defisit berturut-turut dan membuktikan bahawa kerajaan bawah Barisan Nasional tidak mempunyai disiplin fiskal. Tumpuan saya adalah tentang sesuatu item dipanggil off budget tentunya, tapi bila masa dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan tempoh hari dalam sesi lepas, sekarang ini had ataupun contingent liabilities nilainya 116 bilion ringgit sekitar sesi lepas, yang merupakan kadar risiko hutang yang kalau dibayar itu terpaksa dibayar oleh kerajaan. Saya dalam carian terjumpa satu warkah tulisan oleh Ashoka Modi yang memperincikan tajuknya Contingent Liabilities in Infrastructure, Lessons of the East ASEAN Crisis. Datuk Yang di-Pertua, ini penting kerana bila kita melihat keadaan sekarang, kebanyakan usaha untuk mendedahkan kerajaan kepada risiko-risiko contingent liabilities ini tidak mungkin berhasil kalau kita tidak belajar daripada pengalaman lampau. Saya melihat sememangnya selalu disebut oleh Timbalan Menteri Kewangan juga, tak perlu bimbang kerana keutuhan, kestabilan sistem kewangan Malaysia ini akan memastikan kita tak akan terdedah kepada 116 bilion ringgit. Saya ingin menganjurkan kita perlu belajar sebaliknya. Kerana apa? Contingent liabilities ini menjadi bahaya bila masa wujud sesuatu krisis. Sekarang kita tahu dengan krisis Eurozone, ini akan mendedahkan Malaysia kepada keperluan atau menukarkan, mentransformasikan contingent liabilities ini kepada realistic liabilities. Contoh yang terbaik, Datuk Yang di-Pertua, kalau kita lihat dulu adalah bila masa di Malaysia contingent liability ini diguna pakai dalam light rail project di Kuala Lumpur dan juga the program tol di Malaysia. Dan masalahnya bila demand ataupun permohonan penggunaan bagi light LRT dan juga tol pada awalnya 12 projek yang diguna pakai untuk mewujudkan lebih kurang 1,700 km jalan-jalan yang bertol. Jadi akhirnya termasuklah expressway north-south, walaupun berjaya dari segi ekonomi, tapi masalahnya dengan krisis yang berlaku pada tahun 1997-98 dan ramai kesediaan rakyat membayar tol yang agak hambar, akhirnya terpaksa dibayar oleh kerajaan. Yang amat merunsingkan di sini, penggunaan contingent liabilities ini untuk menyembunyikan penswastaan yang tidak sebenarnya berlaku. Akhirnya projek-projek semua risiko diambil alih oleh kerajaan, sementara syarikat-syarikat swasta, syarikat kroni suka hati boleh melakukan apa sahaja dalam projek-projek pembangunan dan konsesi yang mereka dapat. Dan bila gagal saja projek-projek ini untuk membayar hutang komersial, maka kerajaan akan masuk campur dan menyelamatkan mereka menggunakan dana rakyat. Yang saya bimbangkan di sini bukan soal contingent liability semata-mata, tapi dalam peringkat rundingan pun, Datuk Yang di-Pertua, disebut di sini. Rundingan perjanjian bagi North-South Highway, bagi PLUS, yang sekarang ada lebih kurang 111 bilion. Syarat dia kalau kenaikan harga tol ini perlulah dinaiki bersamaan dengan 6% atau lebih kenaikan tahunan CPI. Kalau gagal diberi kenaikan kepada pengguna, maka kerajaan wajib bayar konsesi-konsesi ini pampasan yang sama rata. Jadi pada saya ini adalah satu perjanjian rundingan yang langsung tidak doesn't make sense dengan izin, tidak membantu dan membebankan kita lagi.
termasuk juga dengan IPP, seperti yang diketahui ramai, akhirnya menyebabkan tenaga nasional berhad, pinjaman dalaman habis. Lupus memaksa TNB meminjam pinjaman luar negara. Ini yang berlaku. Jadi pada saya di sini, apakah the lessons learned yang disebut dalam paper ini yang perlu wajib kerajaan jelaskan adalah jangan sekali-kali kita mengurangkan kadar harga semata-mata untuk membantu syarikat yang terpilih. Ini bukan makna penswastaan yang sebenar, satu. Dan keduanya, saya quote di sini, by guaranteeing the minimum rate of return, the government went against the trend of using incentive regulation. Jaminan keuntungan yang berlebihan. Akhirnya memang wajib dan kita terpaksa bayar. Jadi pada saya, yang disebut juga kita perlu pergi ke arah, termasuklah negara-negara seperti negara di Latin Amerika. Bukan semua kita ikut, tapi soalnya jangan digunakan contingent liabilities ini yang memberi risiko kepada dana negara, walaupun tak direkodkan dalam belanjawan, tapi akhirnya buat apa? Tak membantu kita. Sekarang ini yang saya nampak daripada kenyataan Timbalan Menteri Kewangan, bila kita teliti, banyak lagi yang disebut daripada 3 bilion ringgit untuk Johor Corporation, 11 bilion saya sebut tadi untuk Plus Berhad, 3.5 bilion untuk PTPTN dan 5.25 bilion untuk One Malaysia Development Corporation. Semua ini secara langsung atau tidak langsung dimasukkan dalam contingent liability Malaysia, kerajaan pusat. Dan saya juga membuat carian, bila kerajaan sebut tentang projek yang paling utama sekarang yang akan juga menggunakan dana kerajaan pusat sebanyak 50 bilion ringgit. Apa dia? Projek Mass Railway Transit, MRT. Pada saya ini yang paling membimbangkan. Anda mau kata kalau boleh setengah minit boleh atas speaker. Boleh. Tambah seminit nanti di situ. Terima kasih. Lemah Pantai. Lemah Pantai membawakan isu yang saya rasa ini sepatutnya diberi masa yang lebih, kerana ini adalah soal dasar yang perlu dibawa dalam perbincangan di peringkat dasar tambahan belanjawan ini. Saya sokong dan cuma saya nak ambil kesempatan. Barangkali yang betul tak benarkan saya kerana kata masa terhad dan sebagainya. Saya nak tanya ringkas Lemah Pantai. Satu laporan akhbar yang agak mengejutkan. Sebenarnya selama hari ini kerajaan tidak memberitahu perkara yang sebenar berkenaan isu illicit outflow. Rupa-rupanya laporan akhbar pada berapa bulan? 18 Jun dengan terang mengatakan bahawa 60 bilion ringgit ni sebenarnya aktiviti ni telah dilakukan oleh bank-bank tempatan menjual NPL kepada pihak asing. Ini patutnya pihak kementerian, polis atau SPRM segera menubuh gayatan kuasa untuk menyiasat. Ini isu besar. NPL, non-performance loans yang disimpan oleh bank tempatan telah dijual pada pihak asing. Ada keratan di akhbar di tangan saya. Saya tak tahu ulasan ni kementerian nak buat ke tidak. Saya minta tolong dimasukkan dalam ucapan Lemah Pantai. Terima kasih. Sudah tentu, Indra Mahkota. Saya rasa memang satu isu yang amat penting. Kerana apa? Datuk ni betul kalau lihat sejarah kita, contingent liabilities yang akhirnya dibayar, yang menjadi realistic liabilities ini, kebanyakannya kerana pinjaman bank-bank tempatan pada ketika itu. Dan sekarang ini yang paling terbaru, bila bercakap tentang contingent liabilities, saya mahu satu jawapan, assurance, penjelasan daripada kementerian, khusus bila bercakap tentang MRT Corp, projek MRT, projek yang terbesar. Kerajaan menerusi dana infranasional berhad akan mengeluarkan 50 bilion bond jaminan kerajaan. Ini tak campur dengan emas, perpetual bonds dan sebagainya. Itu lagi teruk, kira junk bonds. Ini bercakap tentang MRT. Dan kita harapkan bahawa MRT ini akan diberi ruang sepenuhnya khusus dalam bidaan-bidaan untuk syarikat-syarikat terkemuka. Kerana apa? Contingent liabilities ini juga dia depends kalau berhadapan dengan sistem di mana regulasi dia baik, di mana ada bidaan terbuka, akan membantu tidak mendedahkan
negara kepada risiko berlebihan. Masalahnya sekarang MRT Corp baru-baru ini ini isu terakhir yang Ketua, untuk projek supply tender 1.6 bilion daripada Sungai Buloh hingga ke Kajang, rangkaian tersebut. 3 syarikat terutama South Korea, Hyundai Rotem Company, Japan's Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company dan Canada's Bombardier Transportation. Tiga-tiga meninggalkan bidaan, tak mau turut serta. Kerana apa? Dakwaan adalah kerajaan telah mengarahkan bidaan pertama bagi syarikat-syarikat ini yang telah disenarai pendek dibuang, dibuat lagi tender sekali lagi, semata-mata untuk membantu syarikat-syarikat yang baik dengan kerajaan, yang memang rapat dengan pimpinan. Jadi saya minta di sini, Timbalan Menteri berjanji dalam sesi lepas akan memberikan senarai contingent liabilities dengan terperinci khusus kepada semua yang mendapat jaminan kerajaan. Saya fikir ini penting. Kurang-kurang tak boleh mendengar saja kenyataan yang umum. Kita mahu sesuatu yang spesifik untuk menjawab semua persoalan, termasuklah oleh Indera Mahkota yang amat dikasihi oleh Timbalan Menteri. Terima kasih, Menteri Pertua. Terima kasih.